Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani dari World Trade Center Kuala Lumpur, WTC Kuala Lumpur. Susulan daripada pengumuman Menteri Kanan Pendidikan pada hujung minggu lalu bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia akan mengambil secara one-off lebih kurang 18,702 calon guru untuk ditempatkan di sekolah-sekolah di negeri-negeri yang kekurangan guru untuk subjek-subjek tertentu yang kritikal. Dengan jumlah ini disarankan akan dapat mengurangkan beban yang ditanggung oleh guru-guru yang terpaksa mengajar lebih dari satu subjek option mereka, dan mereka akan ditempatkan dengan segera dengan secara fast track oleh program one off yang dilaksanakan ini. Jadi bermula Oktober 2021 ini, pengambilan akan dibuka bukan hanya kepada para graduan ataupun lepasan ikhtisas pendidikan, tetapi kepada semua lepasan graduan universiti ataupun FPG yang bukan dalam bidang pendidikan boleh memohon untuk ditempatkan bagi calon guru one off sekitar 18,702 calon ini. Jadi untuk berbicara tentang hal ini, perinciannya, bagaimana pelaksanaannya, apakah ciri-ciri dan juga kelayakan mereka yang boleh memohon jawatan ini, dan bagaimana pula bagi graduan bidang ikhtisas pendidikan yang dikatakan ramai juga, ribuan jumlahnya, yang sudah pun bergraduat tetapi belum diterima oleh Kementerian Pendidikan ataupun belum dimuktamadkan penempatan mereka oleh Kementerian Pendidikan. Adakah mereka juga akan tergolong ataupun boleh memohon semula bagi program one off ini, dan beberapa perkara yang berbangkit susulan daripada pengumuman Menteri Kanan Pendidikan ini. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini saya akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut bersama Yang Berusaha Dr. Rusmini Ku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia. Assalamualaikum Dr. Rusmini, apa khabar? Waalaikumsalam, Cik Nazri. Sihat, Alhamdulillah. Dr. Rusmini, terima kasih kerana sudi bersama saya dalam program Agenda Awani pada malam ini. Susulan dari pengumuman Menteri Kanan Pendidikan pada hujung minggu lalu, biarpun ini merupakan satu berita gembira yang sudah pun lama ditunggu-tunggu oleh ramai para guru dan juga penganalisis pendidikan, kerana isu kekurangan guru bagi subjek-subjek tertentu ini bukanlah perkara baru. Ia sudah berlarutan bertahun-tahun, dan ini merupakan satu solusi jangka masa pendek yang diambil oleh pihak Kementerian Pendidikan bersama dengan SPA. Mungkin apa rumusan yang boleh disampaikan oleh Dr. Rusmini ataupun diberi sedikit analisis berkaitan dengan pengambilan one off seramai 18,702 calon guru untuk program ini. Pandangan Dr. Rusmini. Okay, terima kasih Cik Nazri. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Astro Awani kerana telah memberikan peluang kepada saya bagi mewakili pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci hasil daripada pengumuman penting oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan berkaitan dengan pengambilan guru seramai 18,702 ini. Jadi pengambilan guru yang seramai ini bagi menampung kekurangan bekalan calon guru di sekolah menengah dan di sekolah rendah, dan bagi merapatkan lagi jurang ketidakpadanan option ataupun bidang mata pelajaran. Jadi daripada analisis yang telah ada seperti yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan, bahawa terdapat kekurangan guru yang agak kritikal, contohnya di negeri Selangor, di Johor, Sabah dan Sarawak. Tetapi ini tidak bermakna di negeri lain tidak mempunyai isu kekurangan guru dan ketidakpadanan option. Jadi Kementerian Pendidikan berharap dengan melalui pengisian jawatan guru ini dapat mengurangkan isu kekurangan dan ketidakpadanan mata pelajaran yang telah berlaku sejak sekian lama. Jadi inisiatif ini juga adalah satu daripada usaha Kementerian Pendidikan untuk memberikan ruang kepada graduan pendidikan daripada universiti awam
yang belum ditempatkan lagi di sekolah dan mungkin juga memberikan peluang kepada graduan yang tidak mempunyai ikhtisas daripada berbagai universiti untuk mengisi jawatan guru dalam bidang-bidang kritikal ini. Menarik. Pengambilan secara one-off ini melibatkan ramai calon untuk memasuki bidang perguruan. Jadi, boleh Dr. Rosmini jelaskan apa dah jadi kepada program ikhtisas pendidikan yang sedia ada, yang melatih para graduan kita, para pelajar kita, para siswaza kita di IPG, sama ada di IPG ataupun di universiti awam kita yang memang ada ikhtisas pendidikan ini. Adakah bekalan ini tidak mencukupi ataupun yang kita dengar ramai juga yang tidak mendapat lagi peluang ataupun panggilan temenduga oleh Kementerian Pendidikan, tetapi dengan program secara one-off ini seolah-olah ada berita sebaliknya. Pengambilan dibuka untuk juga mereka yang bukan dalam bidang ikhtisas perguruan akan dimasukkan dalam profesion perguruan. Jadi ada dua senario yang berbeza ini. Mungkin Dr. Rosmini nak jelaskan. Bagi pelajar-pelajar IPG memang mereka akan ditempatkanlah di sekolah-sekolah rendah ya. Begitu juga dengan graduan yang mempunyai ikhtisas dalam pendidikan yang memang sesuai dan juga ada padanan dengan mata pelajaran di sekolah, mereka akan mendapat lantikan tetap dan akan ditempatkan. Jadi kebiasaannya yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, graduan dari IPG akan ditempatkan di sekolah rendah, manakala graduan universiti awam dengan ikhtisas akan ditempatkan di sekolah menengah. Jadi tetapi bagi ambilan khas ini pada dasarnya adalah untuk membantu graduan yang mempunyai ikhtisas pendidikan yang sesuailah dengan bidang yang telah mereka ambil di universiti bagi menyediakan penempatan kepada mereka. Jadi ambilan khas ini juga akan memberikan keutamaan kepada calon-calon yang mempunyai ikhtisas pendidikan. Dan ianya akan membuka ruang kepada bukan sahaja calon yang ada ikhtisas, malah kita beri juga peluang kepada semua graduan dari universiti awam. Ya. Dan ini mesti berpadanan dengan pengajian ataupun bidang mereka yang kita ada keperluan di sekolah. Jadi penempatan bagi semua calon ini juga terbuka kepada sama ada mereka akan ke sekolah kebangsaan ataupun ke sekolah menengah berdasarkan kepada kesesuaian dan juga keputusan temuduga dan keperluan bidang-bidang mereka. Jadi bagi melancarkan proses pengambilan ini, Kementerian telah melaksanakan kerjasama strategik dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan atau SPP. Jadi dalam kerjasama ini pihak KPM bekerjasama dari segi penyediaan panel temuduga, keurusiaan dan juga logistik. Walau bagaimanapun SPP mempunyai kuasa melantik ya terhadap graduan-graduan ini. Jadi kami menjangkakan jumlah permohonan adalah besar, mungkin mempunyai berkali ganda lah daripada jumlah pengisian. Jadi oleh itu IPGM dengan kerjasama bahagian-bahagian lain di KPM telah diberi tanggungjawab untuk membantu dalam proses pengambilan ini. Dengan pengumuman ini pastinya ia memberikan isyarat ataupun berita gembira bagi para graduan dalam bidang pendidikan ataupun bukan dalam bidang pendidikan. Jadi perinciannya tidak dijelaskan oleh Menteri Kanan Pendidikan apakah kelayakan mereka, apakah ciri-ciri dan proses permohonan ini, bilakah akan mendapat jawapan dan sebagainya. Mungkin Dr. Rosmini nak jelaskan tentang itu. Seperti yang diumumkan oleh YB Menteri Kanan Pendidikan, iklan akan dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan pada 7 hari bulan Julai nanti. Jadi seterusnya calon-calon bolehlah membuat permohonan secara dalam talian melalui pautan yang akan dinyatakan di dalam iklan. Seterusnya, kalau saya boleh sebut sedikit berkaitan dengan prosesnya, kita akan ada tapisan semakkan dokumen permohonan. Kemudian bagi yang tiada ikhtisas tu mereka akan melaksanakan ujian kelayakan calon guru ataupun UKCG, dan juga calon-calon yang tiada ikhtisas ni akan dibuat
dibuat oleh pemohonan membuat permohonan secara dalam talian. Jadi mereka akan dipanggil temuduga, kemudian keputusan dan seterusnya dibuat penempatan. Menarik. Bagi para graduan ataupun para pelajar yang masih dalam pengajian di IPG, di tahun akhir IPG ataupun di tahun akhir Universiti Awam dalam bidang pendidikan, adakah mereka juga layak memohon dalam skim one-off ini? Mereka telah pun ada, ya. Kalau mereka telah memohon di dalam data SPP, mungkin tidak perlu mereka laksanakan lagi sekali. Jadi yang belum lagi memohon itu mereka boleh memohon pada 7 hari bulan Julai nanti. Okey. Bagi Dr. Rosmini sendiri yang mengetuai bahagian ataupun Institut Pendidikan Guru Malaysia, apakah peranan IPG dalam pengambilan skim one-off ini? Jadi pengambilan akan dilaksanakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan melalui iklan yang akan dikeluarkan. SPP akan memberikan penurunan kuasa kepada Kementerian Pendidikan untuk mengambil calon-calon yang mempunyai bidang yang tidak dapat dipenuhi oleh Ijazah Sarjana Muda Pendidikan atau RSMP yang mempunyai ikhtisas. Jadi perlu saya jelaskan juga bahawa pemohon boleh terdiri daripada kumpulan yang telah memiliki ijazah pendidikan dari Universiti Awam dan nama mereka yang didaftarkan di dalam MySPP. Jadi mereka akan melalui proses temuduga dan sekiranya lulus akan melalui proses lantikan tetap oleh SPP berdasarkan kepada bidang dan keperluan KPM. Jadi manakala yang kumpulan lulusan ijazah selain dari pendidikan, mereka boleh memohon bagi penempatan secara contract of service. Mereka juga perlu mesti lulus tapisan syarat kelayakan dan kriteria yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan, iaitu lulus ujian kelayakan calon guru ataupun UKCG dan lulus temuduga. Jadi kemudian mereka akan ditempatkan di sekolah dan berdasarkan kepada bidang-bidang dan keperluan KPM. Jadi semasa mereka berada di sekolah itulah dalam tempoh contract of service ni mereka perlu memiliki ikhtisas. Jadi mereka perlu menjalani latihan ikhtisas ataupun latihan pendidikan, iaitu program diploma pasca siswaza pendidikan atau PDPP yang ditawarkan di IPG. Jadi sebelum dilantik secara tetap oleh SPP. Okey, Dr. Rosmini, ada juga yang menganggap pengambilan skim one-off ini seolah-olah KPM compromise kualiti guru kita, kerana bidang perguruan sepatutnya diangkat martabatnya dengan melantik ataupun memilih calon-calon yang benar-benar berminat untuk menjadi seorang guru. Itu yang pertama. Sebab itu mereka memilih ikhtisas pendidikan. Keduanya, apakah KPM sudah mengalih tumpuan ataupun mengalih kelayakan seorang guru itu, mereka yang bukan dalam bidang pendidikan dibenarkan memohon kerana ini untuk mengisi padanan mata pelajaran yang begitu kritikal, kekurangan guru di kawasan-kawasan tertentu ataupun negeri-negeri tertentu, dan KPM mengambil secara pukal ini untuk mengisi tanpa melihat dari sudut kriteria kelayakan yang sepatutnya, latihan yang sepatutnya diberikan untuk menjadi seorang guru. Jadi ramai juga yang berpandangan demikian. Jadi apakah IPG merasakan skim one-off ini benar-benar kita akan mendapat seorang guru yang hebat, yang akan memberikan satu wadah pendidikan perguruan yang tinggi kepada sistem pendidikan kita bersesuaian dengan jawatan diberikan nanti, Dr. Rosmini? Sebab itu di dalam pemilihan nanti kita akan lihat secara terperinci untuk tapis dari segi untuk mendapatkan kualiti guru. Jadi salah satu perkara yang penting adalah untuk memastikan guru-guru yang dipilih itu adalah berkualiti. Adalah dengan mengambil kira faktor latihan guru, dan seseorang bakal guru itu perlu menjalani latihan yang sewajarnya bagi memperolehi pengetahuan, kaedah pengajaran atau pedagogi, etika keguruan dan kemahiran yang diperlukan pada masa ini, khususnya dalam aspek teknologi digital untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.
Di peringkat SPM ni kita menyediakan program latihan keguruan yang akan memberikan ilmu dan pengetahuan yang bersesuaian dengan keperluan pendidikan pada masa kini. Seperti pengajian kurikulum, pedagogi pada masa kini termasuk elemen pemanfaatan digital serta pembelajaran. Dr. Rosmini, kita sedia maklum bahawa pelajar-pelajar kita di universiti ini mengambil dalam pelbagai bidang pendidikan yang mereka minati. Sama ada dalam bidang sains, profesional seperti kejuruteraan, seni bina ataupun perubatan misalnya, ataupun dalam bidang kemanusiaan ataupun social science. Mereka mengambil dalam bidang psikologi, bidang kesenian ataupun komunikasi. Jadi bagaimana mereka ingin juga menyertai skim One Off ini dan apakah bidang-bidang yang berbeza ini dapat ditawarkan apabila mereka menyertai program skim One Off dan bagaimana disesuaikan oleh pihak IPG? Jadi pihak KPM menyedari bahawa terdapat pelbagai bidang di universiti yang mana bidang-bidang ini berbeza dengan bidang pengajaran di sekolah, terutamanya di sekolah rendah. Contohnya bidang undang-undang, kejuruteraan dan juga seni bina. Jadi oleh itu pihak KPM telah mengambil langkah awal dengan membuat pemetaan ataupun cluster option antara bidang pengajian calon itu di universiti dengan subjek-subjek yang ada di sekolah. Bagi memudahkan ataupun sebagai sebuah institusi pendidikan guru yang unggul, IPGM kita lihat sebagai sentiasa melaksanakan program ataupun usaha-usaha penambahbaikan untuk melahirkan guru yang berkualiti, yang berkelayakan dan juga yang benar-benar berminat untuk menjadi seorang guru. Jadi, apakah ujian-ujian kelayakan calon yang akan dilaksanakan untuk program ini? Jadi, ujian kelayakan calon guru ataupun UKCG ianya adalah satu ujian psikometrik yang akan dilaksanakan secara dalam talian yang digunakan oleh IPG KPM untuk menyaring calon-calon yang memohon latihan perguruan di IPG. Jadi hanya calon yang lulus UKCG ini layak dipertimbangkan untuk menduduki saringan seterusnya. Jadi UKCG ini mengandungi dua bahagian. Satu adalah inventory berkaitan dengan sasiah keguruan dan yang keduanya adalah indeks pengesanan kendiri. Jadi UKCG ini boleh dijawab oleh calon secara dalam talian. Menarik. Bagaimana kita dapat memastikan bahawa ujian UKCG ini suatu ujian yang telus dan boleh dipercayai? Kerana kita tahu juga apabila skim ini dibuka, pastinya ramai calon-calon di luar sana yang mungkin tidak ada pekerjaan lain. Kerana kita tahulah situasi pandemik dan kita tahu status graduan menganggur ini ramai. Jadi apabila di offer ataupun ditawarkan skim One Off, inilah peluang untuk mereka mendapat kerja. Jadi untuk apa jadi sekalipun ataupun menjadi guru, bukan bidang yang mereka minat. Jadi bagaimana program UKCG ini benar-benar dapat menapis mereka yang benar-benar berkelayakan, berminat dan berkualiti ini, Dr. Rosmini. Pengalaman Dr. Rosmini. Okey, jadi ujian UKCG ini kita bangunkan dengan mendapat pandangan pakar dan apabila calon-calon menjawab pun antara satu calon dan calon yang lain tu soalannya tak sama kerana kita ada bank soalan yang banyak. Jadi kita dah tapis mengikut inventory tadilah bahagian seperti sasiah guru dan juga beberapa elemen yang penting di dalam ujian UKCG itu. Jadi kita lihat dari segi kesahihan, kebolehpercayaan terhadap ujian UKCG ini yang telah mantap dan juga kita juga buat penambahbaikan terhadap instrumen ini
berdasarkan kepada pandangan-pandangan pakar berkaitan dengan ujian ini. Okey, menarik. Selepas mereka menduduki ujian UKCG, apakah langkah seterusnya? Bagaimana mereka yang layak ataupun tidak layak itu dimaklumkan untuk proses seterusnya? Jadi selepas mereka berjaya dalam ujian UKCG ini, jadi pemakluman bagi urusan panggilan temuduga akan dibuat. Ya, dan calon juga boleh menyemaklah nanti untuk status panggilan temuduga tu secara dalam talian di portal SPP nanti. Okey. Untuk memberi gambaran yang sebenarnya selepas semua proses itu dilalui oleh calon, untuk penempatan pula, adakah pihak Kementerian Pendidikan akan menentukan di mana mereka akan ditempatkan ataupun ia berdasarkan kekosongan dan juga jurang yang ada di lapangan sekarang untuk memastikan apa yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan bahawa jurang kekurangan guru untuk subjek tertentu bagi kawasan tertentu itu dapat dirapatkan. Jadi bagaimana proses penempatan, Dr. Rusmini? Jadi calon yang berjaya di dalam temuduga, urusan penempatan mereka akan dibuat oleh Kementerian Pendidikan berdasarkan pada kekosongan jawatan, option mata pelajaran di sekolah, serta juga mengambil kira faktor-faktor kebajikan calon. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, calon yang berjaya mengikuti program Diploma Pascasiswa Azhar Pendidikan, kalau bagi mereka sekiranya mereka diterima masuk, bagi mereka yang tidak ada ijazah pendidikan itu, mereka akan mengikuti program kursus dalam cuti. Jadi pelajar-pelajar ini mereka akan menjalankan pengajian selama 3 semester ataupun 1 tahun sebelum mereka bergraduat dengan selain daripada memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Senate IPG. Adakah mereka yang akan diterima ini berdasarkan latar di mana mereka berada ataupun dari mana mereka berasal mengikut negeri misalnya, ataupun berdasarkan gender lelaki dan perempuan? Kita tahu sekaranglah graduan ataupun pelajar wanita lah yang paling ramai memasuki bidang perguruan ini. Adakah ini juga akan diambil kira kota untuk wanita, kota untuk pelajar lelaki dan dari negeri-negeri yang memang diperlukan untuk menjadi guru seperti Sabah dan Sarawak, kerana itu juga menjadi tumpuan. Jadi adakah itu berdasarkan kota ini ataupun ia tidak dinilai sebegitu sebenarnya untuk pengambilan skim one-off ini? Kita perkara pertama yang kita lihat kepada kekosongan lah dan juga kepada yang seperti saya sebutkan tadi, padanan mata pelajaran. Mungkin di peringkat perincian-perincian yang telah disebutkan oleh Cik Nazri tadi itu akan diteliti oleh di peringkat Kementerian Pendidikan. Okey. Mungkin akhir sekali soalan saya, apa yang kita sudah bincangkan selama setengah jam ini, jadi kita tahu nampaknya program skim one-off ini keterlibatan ataupun peranan IPGM ini amat besar untuk melaksanakan inisiatif KPM ini. Jadi apa lagi sebenarnya inisiatif dan program yang dilaksanakan oleh IPGM yang mungkin ramai tidak sedar peranan di belakang tabir dan untuk program termasuk program skim one-off ini? Okey, jadi Institut Pendidikan Guru Malaysia ini melaksanakan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan ataupun PSMP. Jadi inilah adalah tugas utama IPG untuk melatih guru perkhidmatan dan dalam perkhidmatan. Calon bagi program ini terdiri daripada lulusan SPM yang mendapat minimum 5A dalam SPM. Jadi IPGM mendapat permohonan yang sangat ramai daripada pelajar-pelajar cemerlang SPM. Calon yang terpilih itu akan melalui satu tahun pengajian di peringkat persediaan dan diikuti dengan 4 tahun peringkat sarjana muda. Jadi persaingan sangat sengit dan insya-Allah IPGM akan terus melahirkan guru-guru yang cemerlang untuk menyokong aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Selari dengan visi IPG,
iaitu peneraju kecemerlangan pendidikan guru. IPJ akan terus berusaha untuk mencapai misi iaitu melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia. Okey, mungkin akhir sekali pesanan Dr. Rusmini kepada calon yang ingin memohon pengambilan guru one-off ini supaya bersedia dari sekarang. Ya, saya ingin menyerulah kepada semua graduan, terutama sekali yang graduan pendidikan, memohon dan bersedia dengan dokumen-dokumen yang akan diperlukan, yang seperti mana yang akan terdapat tertera nanti di dalam iklan pada 7 hari bulan Julai nanti. Okey, jadi anda perlu bersedia dari sekarang dengan dokumen yang diperlukan. 7 Julai akan diwawarkan sama ada melalui iklan dan juga mungkin portal-portal dari Kementerian Pendidikan Malaysia, ya Dr. Rusmini, ya. Jadi itu saja perbincangan saya berkaitan pengambilan khas guru secara one-off dan peranan PGM dalam hal ini bersama yang berusaha Dr. Rusmini Ko Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia. Sekian saja, saya Nazri Kahar. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.